Itu peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun hijrah pada pagi ini. Ya, silakan Atta. Dan kita bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mahiana binti Pehin Siraju Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya iaitu Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Awal Agama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bila bercakap mengenai dengan peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun hijrah, kadang-kadang mungkin ada penonton tani yang agak keliru sedikit ya. Mungkinlah ya. Sesuai lagi dengan kita ni bulan Februari ini kan menyambut hari kebangsaan. Hari Kebangsaan. Jadi saya pun tadi mula-mula keliru. Oh bukan, jadi cuma agak keliru. Jadi baik, untuk sebagai mukaddimahnya kita mempersilakan Yang Mulia Puan Hajah untuk menerangkan ya serba sedikit mengenai dengan peraduan yang dianjurkan ataupun diadakan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun hijrah ini adalah yang menjulung kali diadakan di sepanjang sejarah majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam. Sejak dari dulu belum pernah kita ni mengadakan peraduan seumpama ini. Ya. Jadi peraduan ini adalah untuk memberikan nama khas untuk majlis awal tahun hijrah sahaja. Sebagaimana yang kita ni tahu, kalau majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam ia ada tema khasnya sendiri. Kalau boleh saya lihatkan di sini ya. Ini tu dia punya logonya. Ini yang selalulah bila ada hari-hari kebesaran Islam dah kira awal hijrah, Maulud atau Isra Mi'raj atau Nuzul Quran, memang ini logo yang dipakai. Jadi manakala peraduan reka cipta nama khas dan logo ini adalah khas untuk majlis sambutan awal tahun hijrah sahaja. Jadinya seperti yang kita ni tahu, takwim hijrah bermula dengan bulan Muharram dan di dalam bulan Muharram itulah kita ni menyambut awal tahun hijrah. Dalam bulan Muharram itulah akan bertukar tahunnya. Misalnya pada tahun ini 1442 dan nanti pada 1 Muharram akan datang akan bertukar menjadi 1443. Makanya logo ini adalah diperlukan untuk kita ni meraihkan kedatangan awal hijrah ini. Ya. Jadi ingin juga kita mengetahui ya Ustazah ya, apakah antara tujuan peraduan ini diungkayahkan? Okey, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ia adalah untuk menandakan kedatangan awal tahun hijrah. Selain daripada itu, kita ni selalu mendengar kalau setiap awal tahun hijrah orang akan bercakap salam ma'al hijrah. Kan di mana-mana. Memang itu yang famous. Tetapi kita ni mau identiti kita ni sendiri, kita ni punya ucapan selamat yang tersendiri. Betul. So kita ni indahkan mengikut ucapan selamat orang lain dan kita ni akan mengikut logo orang lain. Kita ni akan memakai logo kita ni sendiri dan akan digunakan oleh seluruh penduduk dan rakyat di negara Brunei Darussalam. Okey, itu antara tujuan utamanya. Sebab kita ni mengetahui kalau sudah ada awal tahun hijrah ni copy paste. Yes. Jadi nanti logo tersebut ataupun setiap ucapan tersebut akan dikekalkan tu maksudnya. Ya, insya-Allah. Akan dijadikan trademark bagi sambutan awal tahun hijrah. Ya. Dan kita ingin mengetahui juga kalau bersebut mengenai dengan peraduan ini pasti ada syarat-syarat yang syarat utamalah ya yang akan diberikanlah oleh pihak penganjur. Silakan. Alhamdulillah. Antara syaratnya yang pertama, ia boleh disertai oleh seluruh warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam. Jadi orang luar yang dah dapatlah, kalau dari negeri lain dah dapat, cuma untuk di negara Brunei Darussalam saja. Kemudian logo ni hendaklah, dan orang ramai ni ia boleh mengikut seberapa banyak yang mau. Misalnya Daud boleh menghantar sampai 3 logo. Boleh. Okay. Sampai 3 logo. Dan jangan lupa bukan logo sahaja, tapi mesti ada huraiannya.
Takut orang confuse antaranya logo, lawa sudah tapi tidak ada huraian. Huraian itu pengertiannya, penjelasannya apa logo itu maksudnya. Itu penting. Tanpa itu ya macam tidak dapat diterima lah. Sebab kita ni akan menerangkan apa maksud logo itu nanti. Kemudian logo itu hendaklah asli. Indah mengikut mana-mana reka cipta orang lain. Kemudian itu saja barangkali yang syarat-syaratnya. Dan satu lagi, Indah meletakkan, kadang-kadang orang kalau melukis dia suka menaruh nama penanya. Macam orang menulis nama pena, itu pun Indah. Pasal logo itu dan reka cipta itu akan menjadi hak milik penganjur. Baik, huruf yang digunakan antara syaratnya apa tu? Huruf Rumi ataupun kedua-dua sekali? Boleh juga dua-dua kali, Rumi dan Jawi, dan boleh juga menggunakan bahasa Melayu sahaja, ataupun boleh juga menggunakan bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah. Itu dia Auda ya, antara syarat-syaratnya yang perlu khususnya pada bis kita yang berhajat untuk menyertai pertandingan ini mencipta, sekali lagi kita memperkatakan mengenai dengan peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun baru Hijriah. Silakan Dato'. Jadi yang orang kata ni kira beruntung lah. Setiap penyertaan itu kita ni boleh mengantar seberapa banyak logo. Apa yang paling penting huraian. Huraian itu pentinglah. Ini bukan apa, huraian itu adalah untuk petani mengetahui. Jadi mungkin Ustazah boleh menerangkan nama khas dan juga logo sambutan awal tahun Hijrah untuk ini. Tahun 1443 kan tahu? Iya, ya selama-lamanya tu. Tidak ada tahun-tahunnya. Memang selama-lamanya akan menjadi. Jadi antara spesifikasi bagi nama khas dan logo ini, ia bebas. Indah ada kita ditentukan mesti macam manikah. Ia bebas. Kemudian indah perlu meletakkan panji-panji di dalamnya. Kemudian hendaklah logo dan penerangannya dan namanya tu indah bercanggah dengan hukum syarak dan juga undang-undang negara. Kemudian ia juga seperti mana yang Daud cakap tadi, bahasanya antara Melayu ataupun bahasa Arab dan tulisannya Jawi dan Rumi. Kemudian had umur. Apa tu? Had umur. Had umur pun ada. Bebas. Jadi penuntut-penuntut kita ni pun boleh. Boleh. Selama mana diorang beridea, dialu-alukan. Itu. Kemudian kalau tulisan Jawi, ada khat-khatnya yang tertentu sahaja dibenarkan menggunakan. Ada 4 jenis tulisan khat, iaitu sulus, nasakh, diwani dan diwani jali. Ada 3 tulisan yang Indah digalakkan menggunakan, iaitu Riq'ah, Kufi dan Farisi. Ada banyak lagi lah barangkali. Ini yang famous lah. Mungkin kerana 4 tulisan khat itu ia jelas, senang dipahami, senang dibaca, senang dipahami dibandingkan dengan yang dan yang 3 ini macam kurang formal lah, takut ada yang kurang formal. Macam itulah. Kemudian Anda perlu menaruh nama majlis, misalnya Anda perlu taruh majlis awal tahun Hijrah itu Anda perlu menaruh tahun dan Anda perlu menaruh tema. Cukup dengan logo itu sahaja. Slogan kata. Ia macam misalnya lah Ma'al Hijrah itulah. Kan ia sudah sedikit itu saja sudah kita ni tahu itu sambutan awal Hijrah. Jenisnya macam itulah, ringkas, simple, unik dan mudah orang terklik. Tahun Hijrah akan datang. Betul. Dan ia akan mengingatkan kita ni sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu ciri khas lagi yang perlu, kalau ada ia mengandungi ciri kebrunaian, adalah satu kelebihan. Baik. Jadi kita ingin mengetahui jadi berapa orang pemenang dan apakah hadiah yang akan diberikan kepada pemenang nanti, Puan Hajah, mungkin dapat dijelaskan. Ya, alhamdulillah, memandangkan ini adalah yang julung kalinya diadakan dalam sejarah sambutan ini, maka hadiahnya adalah istimewa. Bagi pemenang akan menerima hadiah wang tunai RM5,000. Manakala ada 4 lagi kira macam penghargaan lah bagi yang terbaik, iaitu RM1,000 seorang.
empat penghargaan Empat yang terbaik. penghargaan. Sudah punya impian atau? Masih berfikir. Tapi InsyaAllah, itulah ya, insyaAllah. jika kita ni ada bakat dan Kalau juga anda ingin mencuba mencoba. tadi dah tahu kan? Ya, betul. Ya. Kadang-kadang katanya ni terimajinasi, terimagine lah dalam Ya. pemikiran kita ni. Jadi kita ni boleh buat. Manalah tahu ianya akan menjadi satu perkara yang bukan sia-sia. Betul. Jadi tadi yang seperti Ustazah katakan, ia tidak mengikut peringkat umur. Ya. Jadi siapa sajalah, anak-anak sekolah pun boleh. Ini merupakan satu kelebihan juga kepada orang-orang Ketani untuk mengikuti peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun Hijrah. Dan kita juga ingin memberikan kepada auda penonton tarikh tutup penyertaan ini pada hari Khamis 18 Februari 2021 ya. Jam 4 petang. Di mana ni Ketani Ustazah? boleh mendapati borang Borangnya penyertaan di mana? ataupun macam mana tu? Untuk menyertainya macam mana tu? Di dalam promosi itu ada QR code, boleh mendapatkan borang dari sana. Kemudian boleh juga datang ke bahagian kemajuan syiar Islam untuk mengambil borang itu. Kemudian boleh juga membuka website Kementerian Hal Agama, juga akan boleh dibuka dari sana untuk mengambil borangnya. Ya. Ya. Jadi seperti yang kita paparkan melalui skrin TV Auda, di sana kita rasa cukup jelas lah ya untuk bis kita yang berhajat untuk menyertainya, iaitu menyertai peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun baru Hijrah. Saya terfikir betul ya. Mana tahu buat ada waktu yang lenggang ataupun masa yang nyorang terluang sambil-sambil duduk tu kenapa anda untuk mencuba sebab kita ni belum mencuba belum tahu. Yang penting mencuba. Perlahan-lahan dulu cipta logonya dulu. Betul. Kemudian nanti, kalau macam RTB sentiasa bersama bis kita macam itulah. Macam itulah. Macam tu contohnya. Ini menghijrah, awal tahun hijrah. Jadi senang sebenarnya, tapi cuma tinggal lagi yang payahnya kalau kita ni tidak berusaha. Okey, di sini Ustazah, apakah antara harapan dan juga saranan kepada orang ramai bagi mereka yang akan ikut serta dalam peraduan ini? Saya mengharapkan ramai orang yang mengikuti pertandingan ini kerana kita ni akan memberi suatu gambaran yang baru bagi wajah baru untuk dalam sambutan awal tahun hijrah kita ni, dan juga diharapkan logo ini akan menjadi wadah untuk orang mengingati tertunggu-tunggu kedatangan awal tahun hijrah. Betul. Kerana kedatangan awal tahun hijrah ini disambut dengan doa. Itu yang penting. Jadi orang akan tertunggu-tunggu untuk bersiap sedia untuk membacakan doa akhir tahun dan doa awal hijrah bila melihat logo ini, dan juga mengingati betapa pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah ini, dalam mengembangkan agama Islam lebih keluar daripada Mekah dan menjadi agama yang utuh sehingga sekarang ini. Jadi kita rasa memang kepada penonton kita yang menyaksikan dan juga mendengarkannya, wawancara kita pada hari ini setentunya dapat sudah gambaran dan juga bayangan untuk mengikuti peraduan reka cipta nama khas serta logo sambutan awal tahun hijrah. Ya, dan jangan lupa ianya akan menjadi ristaan untuk sepanjang hayat mudah-mudahan. Menjadi catatan sejarah bagi kita dan menjadi satu kebanggaan, alhamdulillah pada siapa yang nanti dinobatkan sebagai pemenangnya nanti yang mulia puan ya. Alhamdulillah sedikit sebanyak kita ni sudah mengetahui akan syarat-syaratnya dan juga tujuannya telah pun dijelaskan sebentar tadi, dan mungkin ada sedikit tambahan daripada Ustazah sendiri mengenai dengan peraduan ini sebelum kita ni mengakhiri. Sebelum kita mengakhiri. Saya berharap kepada para peserta, saya ingin mengingatkan lagi sekali supaya setiap nama ataupun logo yang mereka hantar hendaklah dengan huraiannya. Sebabnya sia-sia kalau diorang cuma mengantar logo tanpa ada huraiannya, ya automatically ia akan tidak diterima. Jadi kan itulah saja ingatan saya lah. Itu antara syarat yang penting dan juga wajib wajib. Jadi senang jadi bila ditanya nanti apa pengertian yang ini dan yang ini yang itu kan. Jadi senang untuk tadi buat penjelasannya Baik. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mahiana binti Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Haji Awan Yahya, iaitu Ketua Bahagian Kemajuan Syariah Islam Kementerian Agama,
selaku Ketua Urus Setiap Peraduan Reka Cipta Nama Khas serta logo sambutan awal tahun Hijrah. Terima kasih Ustazah. Kita jumpa Terima lagi. kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.